Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang berbahagia Ustazah Nur Azimah binti Azmi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Jabatan Agama Islam Selangor. Yang berbahagia Ustaz Zamzuri bin Ruslan, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan. Fadil Dr. Abdullah bin Jalil, pembentang kita pada kali ini. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta. Tak ketinggalan juga Al-Fadil, tuan-tuan pegawai tabligh agama. Terusnya barisan Rusia yang sentiasa komited dalam menjayakan konvensyen memperkukuhkan pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah pada kali ini. Pertama-tamanya saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berkumpul bersama-sama di Majlis Ilmu Anjuran Bahagian Pendidikan dan Pembangunan Jabatan Agama Islam Selangor pada hari ini. Terutamanya siapa sangka dalam situasi kita pada hari ini dalam menangani satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dan masih lagi dah berada dalam fasa perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP, kita masih lagi berpeluang pada kali ini mendengar sama-sama mendapat nikmat peluang mendengar dan memahami intipati kandungan pembentangan para penceramah yang diundang khas pada kali ini. Saya berkesempatan doktor mendengar di Facebook tadi di pejabat. Kebetulan tak dapat bersama-sama dengan datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan. Tapi saya sempat membuka Facebook pagi ini dan berkesempatan mendengar kuliah yang dibentang oleh doktor. Dan alhamdulillah saya difahamkan hampir 500 orang yang mengikuti di Facebook live. Selain daripada ada yang di dalam dewan ini. Dan sebenarnya sejak sekian lama akidah Ahli Sunnah wal Jamaah telah menjadi pegangan dominan khususnya sebahagian besar umat Islam di dunia, khususnya di rantau Asia Tenggara termasuk negara kita Malaysia. Dan sebagai sebuah negara Islam, sebagaimana termaktub dalam perkara 31 Perlembagaan Persekutuan yang disebut juga oleh Dr. Aiman pagi tadi, yang memperuntukkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, sewajarnya kita sama-sama memperkukuhkan lagi akidah kita dan mempertahankan kesucian agama ini. Dan tafsiran Islam dalam Perlembagaan Persekutuan ini diperincikan lagi menerusi keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-8 pada 24 hingga 25 September tahun 1984 yang antara lain memutuskan menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Manakala muzakarah khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada 5 Mei 1996 telah memutuskan perkara yang sama dan juga memperakukan pindaan kepada semua undang-undang negeri yang berhubung dengan hukum syarak bagi menyelaraskan ta'arif hukum syarak atau undang-undang Islam seperti berikut. Hukum syarak atau undang-undang Islam artinya undang-undang Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak, dan memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang Islam, dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran lain daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah dilarang. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah berasal dari dua patah perkataan iaitu Ahli Sunnah dan Al-Jamaah yang memberi maksud golongan yang mengikuti pegangan Nabi SAW atau mengikuti jalan hidup baginda Rasulullah SAW dan para sahabat terutamanya Khulafa' ar-Rashidin mengenai akidah, syariah dan akhlak. Dan istilah Ahli Sunnah wal Jamaah diambil dan dirumus oleh para ulama berdasarkan riwayat hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang mafhumnya, sesungguhnya telah berpecah Bani Israel kepada 72 kelompok, manakala umatku akan berpecah kepada 73 kelompok, di mana kesemuanya akan ke neraka kecuali satu kelompok. Dan mereka bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah SAW? Baginda SAW menjawab, mereka adalah golongan yang berpegang kepada ajaranku dan para sahabatku. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dan Imam As-Subki rahimahullah telah berkata, golongan ahli sunnah wal jamaah ini ialah mereka, iaitu mereka adalah pengikut pada mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan tokoh-tokoh Hanabilah. Dalam persoalan akidah, mereka semua bersepakat dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Secara umumnya akidah Asy'ari adalah sama dengan akidah Abu Ja'far At-Tahawi yang diterima oleh ulama-ulama mazhab dan mereka redha ianya sebagai akidah. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Jabatan Agama Islam Selangor sentiasa berusaha memastikan umat Islam di negeri Selangor berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah bersesuaian dengan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ketika baginda merasmikan Masjid Al-Islah Kampung Sawah di Banting pada 8 Ogos 2014. Umat Islam hendaklah sentiasa berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang sederhana dan tidak terlalu ekstrim yang diamalkan oleh majoriti umat Islam di negara ini. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah telah menggariskan beberapa ciri pegangannya yang sekaligus membezakannya dengan aliran pemikiran sesat yang sentiasa wujud. Antaranya yang pertama, berpegang dan mentafsirkan hukum-hukum Islam berdasarkan kepada sumber perundangan utama, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Saya fikir tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar satu ketika dulu di mana ada yang menolak apa yang kita katakan mereka adalah golongan anti hadis. Mereka hanya berpegang pada Al-Quran. Jadi golongan ini tidak termasuk dalam golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang saya sebutkan tadi. Dan yang kedua, berpegang kepada ajaran Islam yang meliputi akidah, syariah dan akhlak. Dan yang ketiga, berkepercayaan bahawa para sahabat kesemuanya bersikap benar dan adil tanpa terlalu memuja-muja mereka. Sebagaimana kita lihat, ada setengah ajaran tu memuja-muja sesetengah para sahabat dan mengenolak para sahabat yang lain. Ini ajaran ini terkeluar daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, percaya dan beriman kepada perkara yang gaib yang sabit melalui Al-Quran dan As-Sunnah seperti siksaan azab kubur. Dan yang kelima, tidak mengkufurkan saudara se-Islam dengan begitu mudah kecuali ada pertimbangan ilmu dan hujah yang kuat dan adil. Jangan senang-senang kita nak mengkafirkan orang bila kita lihat mereka agak pelik, agak menyeleweng, tapi kita kena perlu ada pertimbangan dan hujah yang kuat bagi menentukan sama ada mereka itu adalah terkeluar ataupun sebaliknya daripada ajaran Islam. Dan yang keenam, kesederhanaan dalam kepercayaan dan pengamalan, iaitu tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu cuai. Dan kita kena lihat di mana kita, adakah kita mendapati ciri-ciri mereka yang termasuk dalam golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ni. InsyaAllah kita akan sama-sama berada di dalam kumpulan yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam mafhum hadis yang saya sebutkan tadi. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, pelbagai usaha dan program penjelasan telah dilaksanakan oleh pihak jabatan melalui seminar, forum, kuliah-kuliah dan diskusi di seluruh negeri Selangor melalui pemantauan dan penyeliaan Al-Fadhil para pegawai tadbir agama dengan harapan ia difahami dan dihayati oleh masyarakat akar umbi agar umat Islam di pelbagai peringkat usia tidak mudah diganggu gugat akidahnya oleh sebarang unsur-unsur ajaran yang menyeleweng dan sesat. Namun, tidak boleh tidak, di zaman dunia tanpa sempadan ini, kita menghadapi pelbagai ujian dan cabaran daripada pihak-pihak yang mengakui mereka lebih sempurna seperti golongan Syiah, Wahabi, Qadiani, Millah Abraham, gerakan fahaman pluralisme dan liberalisme serta pelbagai fahaman lagi. Saya boleh sebut banyak lagi, tuan-tuan tak takut terlelap kan. Ada banyak sebenarnya yang telah pun difatwakan sebagaimana yang disebutkan oleh doktor tadi. Justru usaha-usaha yang berterusan seperti yang dilaksanakan oleh bahagian penyelidikan dan pembangunan pada hari ini hendaklah diteruskan oleh pihak-pihak lain, termasuk tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan saya ini, agar kefahaman dan penghayatan yang menyeluruh kepada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah ini mampu menjadi benteng
bagi menangkis pengaruh ajaran yang lain. Kita faham Ahli Sunnah wal Jamaah ini dengan lebih kata hadam, dengan lebih kuat, maka insya-Allah kita akan dapat menangkis pengaruh-pengaruh ajaran lain. Dan sebarang usaha untuk menerapkan ajaran dan fahaman selain daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dan berlainan daripada pengamalan biasa masyarakat Islam di negara ini dianggap sebagai usaha untuk memecah belahkan masyarakat, mengkucar-kacirkan keharmonian dan kestabilan negara. Saya percaya tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan selalu lihat kadang-kadang kita lihat ada mereka yang so-called penceramah penceramah agama di luar sana memberikan fahaman-fahaman, pandangan-pandangan yang mengelirukan dan berbeza dengan pandangan kita selalu dengar. Yang ini kita kena betul-betul tapis dan faham adakah mereka inilah berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan saya percaya banyak input yang telah pun diberikan oleh para pembentang bagi tadi, walaupun saya yakin sebenarnya setengah kita merasakan dia agak berat, tapi bila saya difahamkan Rusti ada membekalkan kertas kerja secara online secara PDF, nanti dapatkan dan cuba hadamkan kerana apa yang kita terima pada hari ini perlu dibaca dan diulang dan difaham dan mungkin perlu dihurai dan didiskusikan oleh bersama-sama dengan rakan-rakan kita di luar sana. Dan akhir kalam, saya bagi pihak Jabatan Agama Islam Selangor mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pembentang, khususnya Dr. Abdullah yang berada bersama-sama kita pada tengah hari ini, yang sudi berkongsi ilmu yang saya kira cukup luas. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh manfaatkan di luar sana nanti. Tahniah kepada semua peserta daripada pelbagai jabatan dan wakil-wakil pertubuhan bukan Islam bukan kerajaan PIBK, dengan pesanan agar segala ilmu yang diperolehi pada hari ini dapat sama-sama dikongsi dengan sahabat-sahabat lain di luar sana, sama ada dalam skala besar maupun kecil, agar kita dapat memanfaatkan lagi kefahaman yang sedia ada. Bila kita ulang-ulang apa yang kita dengar, dan mungkin kita ada kesempatan boleh panggil lagi guru-guru kita, mungkin boleh panggil lagi Dr. Abdullah, boleh panggil Dr. Aiman, pada skala besar maupun skala kecil di luar sana yang dianjurkan oleh tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah kita lebih memahami apakah dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan kita di Malaysia, khususnya di negeri Selangor ini. Tak lupa juga sekalung tahniah kepada jawatan kuasa penganjur yang menjayakan konvensyen pada hari ini. Dan saya akan sentiasa menyokong program-program yang mampu memberikan kita kefahaman, impak yang mendalam dan memberikan kesejahteraan kepada umat Islam, khususnya di negeri Selangor yang kita kasih ini. Dan seterusnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan konvensyen memperkukuhkan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah pada kali ini. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ucapan terima kasih di atas ucapan perasmian yang telah disampaikan oleh Puan Salwana binti Ahmad Dahlan, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Selangor JAIS sebentar tadi. Dengan ucapan perasmian sebentar tadi, maka selesai sudah majlis kita pada tengah hari ini. Saya mewakili pihak Rustia mengucapkan jutaan terima kasih di atas komitmen yang sangat baik daripada pihak tuan-puan sekalian. Saya juga memohon menyusun 10 jadi, memohon kemaafan andai kata ada tersalah kata di sepanjang mengendalikan majlis pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan kita bersama dengan junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus insya-Allah. Sebelum kita bersurai, ada beberapa maklumat penting